Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Harapnya semua masih lagi kekal bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk seterusnya seperti yang saya katakan, saya akan memperkenalkan kepada semua tentang jenis-jenis ISD model yang biasanya orang gunakan dalam membangun dan juga mereka bentuk dan juga membangunkan sesuatu produk. Okey, saya akan lebih banyak gunakan perkataan produk. Maksudnya produk tu kita boleh kategorikan sebagai software, kita boleh kategorikan sebagai courseware ataupun sistem. Mana apa-apa sahaja berbentuk yang berbentuk digital untuk kegunaan teaching and learning kita. Ya. Kalau dilihat dalam slide ini, di sini ada 5 different types of ISD. Okay, pertama ID model, okay, assure model, get me 9 events of instruction model. Yang keempat, Mary's Principle of Instruction Model, dan juga yang kelima iaitu the CAM Instructional Design Model. Okey, sebenarnya ISD ni banyak. Okey, kalau boleh beratus-ratus dan beribu-ribu. Tapi pada hari ini saya akan nyatakan 5 yang orang kata agak popular. Okay, kenapa dia popular? Okay, selepas ni saya akan ceritakan. Ya. Pertama, AD model. Okay, biasa kan kita dengar. Okay, ADDIE, iaitu A stands for Analyze, Design, Develop, Implement dan juga Evaluate. Okay, sebenarnya AD model ni dah lama dah. Memang orang kata antara yang paling awal lah, terawal yang dicipta ataupun founder dia iaitu Center of Educational Technology. Kalau ikut sejarah mengatakan sebenarnya AD model ni terhasil daripada strategi ataupun perancangan sekumpulan askar US. Okay, dia nak berperang, dia telah merangka strategi macam mana nak menjalani training adalah berdasarkan ADDIE ni lah. Okay, dalam AD ni sebenarnya kalau kita tengok dalam rajah ni, dia taklah orang kata bentuk dia linear. Maksudnya lepas analyze, dia design, develop, implementation dan juga evaluation. Tapi dalam linear dia tu sebenarnya dia lebih berbentuk fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya apabila segala konten atau benda yang kita hendak gunakan dalam setiap fasa tu depends kepada keperluan dan juga kegunaan produk yang kita hendak hasilkan. Sebagai contoh, kalau dalam bentuk analisis, kita akan tentukan apakah objektif produk yang kita nak hasilkan tu, siapa penggunanya. Dari segi design pula, bila kita dah dapat idea tentang dia punya konten, dari segi dia punya perkakasan dan persiapan yang digunakan, kita akan transfer ke dalam bentuk carta alih, storyboard dan juga mungkin dalam bentuk yang boleh memberi kefahaman kepada proses seterusnya iaitu development. Okay, sebab selalunya orang yang design dan juga kalau kita ikut yang secara profesional punya proses design and development ni, mereka adalah orang yang berbeza. Okay, kadang-kadang orang yang mereka cipta dia punya interface dari segi ikon ke, dari segi karakter ke apa, dia akan beri semua aset tu kepada developer. Developer ni dia macam kita tahulah dia lebih kepada macam mana nak membangunkan produk yang kita rancang itu dalam bentuk programming, dan juga macam mana nak gunakan device ataupun tools yang sesuai untuk kita bangunkan produk tu. Okay, lepas semuanya orang kata selesai, maknanya dah ada produknya, telah boleh execute, kita cuba untuk implementkan dia dalam keadaan yang sebenar. Sebagai contoh, kalau kita gunakan Kahoot, kita akan try dalam kelas sama ada Kahoot yang kita gunakan tu pelajar boleh guna atau tak, pelajar faham nak guna atau tak, dan juga objektif pembelajaran kita tu dicapai ataupun tidak apabila pelajar menggunakan Kahoot tu. Okay, dan seterusnya macam mana kita nak tentukan dia adalah melalui evaluation. Okay, sebab tu dalam evaluation dia ada beberapa jenis evaluation.
ada summative evaluation, formative evaluation dan juga mungkin ada hybrid evaluation. Dan sekarang ni pula ada perkataan iaitu assessment, alternative assessment. So dekat situ 5 orang tata fasa ini akan saling berinteraksi supaya proses yang hendak kita lakukan itu dapat menghasilkan produk yang baik. Okay, itu AD model. Apa bezanya dengan actual model? Okay, actual model ni agak baru, orang kata latest sikit lah selepas AD model. Tapi dia punya cycle dia lebih kurang sama. Okay, macam AD, dia ADDIE. Kalau actual pula A tu maksudnya analyze the learner. Maknanya kita akan kenal pasti siapa student kita, tahap pengetahuan mereka, umur mereka. Okay, dan seterusnya kita akan refer kepada kita punya learning objective. Apa dia punya learning objective dia adalah berasaskan kita punya yang dekat sekolah tu pakai DSKP tu lah. Okay, kita punya RPH tu. Okay, daripada objektif tu kita akan transformkan ke dalam bentuk kita punya produk tu tadi. Katakanlah kita punya learning objektif tu adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar. Mungkin kita punya produk hanya melibatkan pengetahuan dan juga kognitif pelajar. Tak perlu satu produk yang memerlukan mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baru ke, yang memerlukan mereka hands on. Okay, so depends balik kepada objektif pembelajaran kita pada hari itu. Yang ketiga, bila kita dah kenal pasti student kita dah kenal pasti kita punya learning objektif, kita perlu pilih instructional kaedah yang sesuai. Media iaitu apa benda platform ataupun apa benda tools yang sesuai dalam pengajaran kita, dan juga bahan tu dari segi mungkin kandungan, dari segi bahan bantu mengajar, ataupun mungkin dari segi kalau kita mengajar dalam bidang IT ni, authoring tool ataupun perisian ataupun orang kata apps yang sesuai untuk kita gunakan. Dan bila kita dah pilih 3 benda yang utama ini, kita akan cuba analysekan, okay, maknanya guru akan cuba menggunakan sebaik mungkin benda yang kita dah pilih dan juga telah kita reka tadi. Dan seterusnya kita akan dapatkan feedback daripada kita punya student. Okay, sama ada student kita suka ke tak, sama ada student kita faham ataupun tak dengan learning objektif yang disampaikan melalui produk tu nanti. Okay, contohnya kalau kita kata guna permainan. Kadang-kadang orang terlampau exaggerate. Exaggerate maksudnya kat sini kalau dia guna games. Kadang-kadang tu games tu bila dia bangunkan, games tu sebenarnya hanya memberi keseronokan saja. Tapi bila kita tanya balik kepada student kita tu, okay, apa yang dia kita buat test contohnya, dia tidak memberi impact kepada student tu dari segi pengetahuan, tapi dari segi keseronokan mungkin. Okay, tapi dari segi pengetahuan iaitu di mana ia merupakan salah satu daripada yang utama, tapi kita tak dapat capai. Dan benda tu kita boleh lakukan melalui eksperimen, kita boleh buat melalui soal selidik ataupun di tinjauan. Betulnya adanya evaluation dan juga bila dah dapat feedback dan kita dah evaluate produk yang kita hasilkan tu, kita boleh lakukan penambahbaikan. Okay, iaitu yang dimaksud dengan Assure ya. ASSURE. Okay. Assure model ni dia pun sama juga, kita kena tentukan dia punya proses tu walaupun dia berbentuk circle tapi dia juga fleksibel dari segi konten dalam apa yang perlu ada dalam setiap fasa tu.